Hai murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Baik. Dalam video ini bukan Cikgu nak bincang ataupun memilih satu soalan dan bincang cara penyelesaian. Bukan ya. So, apa yang Cikgu nak kongsi dalam video ini adalah apakah tujuan mempelajari kamiran tentu ataupun definite integral ini. Itu tujuan sebenar video. Bukan dalam video ini Cikgu akan pilih satu soalan dan bagaimana kita akan selesaikan. Bukan ya? So, tujuan kita mempelajari definite integral ataupun kamiran tentu di bawah tajuk pengamiran ataupun integrations adalah di mana ada kala penggunaan formula mempunyai had tertentu. Maksud di sini, apabila kita nak tentukan satu-satu sama ada luas, isi padu dan sebagainya. So biasanya apa yang kita akan lakukan sekiranya diberikan satu bentuk dan diminta cari luas bentuk itu. So nak cari luas bentuk itu, maka kita akan gunakan formula. Jika diberikan satu bentuk dan diminta cari volume, isi padu, kita akan gunakan formula. So maksudnya, so untuk satu-satu bentuk yang tertentu, biasanya kita panggil bentuk yang uniform ataupun scatter. So bentuk-bentuk yang uniform scatter ini ataupun bentuk tertentu ini, kalau kita nak tentukan luas ataupun isi padu, biasanya formula disertakan ataupun formula diberikan. Bagaimana sekiranya bentuk yang diberikan itu ialah bukan uniform ataupun bukan scatter. Jika bentuk yang diberikan itu adalah bukan scatter, bagaimana kita nak tentukan luas bagi bentuk yang tak scatter itu, ataupun bagaimana kita nak kira isi padu untuk bukan scatter ataupun uniform itu. So sekarang apa yang kita nak bincang adalah jika bentuk yang diberikan adalah satu bentuk yang scatter atau uniform bentuk-bentuk yang tertentu, tak ada masalah, ada formula baik luas ataupun isi padu. Bagaimana kita nak selesaikan sekiranya bentuk yang diberi itu adalah bukan uniform? Cuba Cikgu sertakan dengan beberapa contoh supaya murid-murid dapat memahami apa yang Cikgu bincangkan setakat ini. Cikgu akan sertakan dengan beberapa contoh perbincangan. Baru murid-murid mungkin dapat faham apa yang Cikgu maksudkan dan mengapa kamiran tentu ataupun definite integral ini dipelajari dan apakah kegunaannya. So perhatikan di sini Cikgu ambil 3 contoh dulu ataupun 3 bentuk yang scatter. Di sini Cikgu hanya fokus kepada luas dahulu. Selepas kita dah faham berkenaan dengan luas, baru kita akan bincangkan dengan isi padu ataupun volume. So dalam video ini Cikgu hanya akan terangkan bagaimana definite integral ataupun kamiran tentu yang dipelajari digunakan untuk menyelesaikan luas suatu bentuk yang diberikan. Kita mulakan dengan bentuk scatter dulu. Kita akan mulakan dengan bentuk scatter dulu. Katakan Cikgu ambil satu segi 4. Katakan Cikgu ambil satu segi 4 tepat. Semuanya adalah 90 darjah. Katakan ukurannya diberi. Katakan diberikan ukurannya, yang ini adalah 2 unit dan yang ini adalah 4 unit. Katakan ya. Dan diminta cari berapakah luas bagi bentuk scatter ini. So di sini kita dapati luas untuk segi 4 yang diberikan mempunyai formula, iaitu panjang kali lebar.
Iaitu kita dapati 2 darab 4 iaitu 8 unit persegi. Boleh? So sekarang perhatikan, okey, bentuk ini adalah bentuk sekata uniform ya. So sekarang nak tentukan luas bagi bentuk ini, dia kita ada satu formula khas. Sekiranya ianya adalah satu rectangle segi 4 tepat. Okey, nak tentukan luas ini formula. Okey, katakan sekarang cikgu tukarkan ke bentuk begini. Okey, perhatikan di sini ya. Okey, sekarang cikgu akan jadikan satu lengkung di bahagian atas. Okey, perhatikan sekarang segi 4 yang asal itu ya diubah bentuk. So sekarang bentuk ini tak sekata. Bentuk ini tidak sekata. So bagaimana kita nak tentukan luas untuk bentuk yang tak sekata ini? Sebab formula ini tidak boleh digunakan. So, apabila bentuk yang sebelum ini sekata, ya kita ada satu formula. So, maksudnya sehingga ke tingkatan 4 ataupun sampai tajuk ini, murid-murid hanya tahu bagaimana nak tentukan luas bagi satu bentuk yang sekata uniform. Sebab formula diberikan. Okey, so sekarang sudah masa ataupun sudah sampai masa bagi murid-murid mempelajari sekiranya bentuk yang diberikan itu ialah bukan sekata. So sebab itu untuk ini adalah satu pengalaman baru bagi murid-murid untuk menentukan ataupun untuk mengira luas untuk bagi satu bentuk yang tak sekata seperti mana yang cikgu lukiskan dalam rajah ini. Anda perlu belajar integrations ataupun pengamiran. Faham tak? So itulah tujuan sebenar pengamiran ataupun integration itu diperkenalkan kepada usia yang sesuai pada murid-murid. Bukannya murid-murid apabila berada di menengah rendah. Masa menengah rendah murid-murid bukan cukup berpengalaman. Masih mentah dalam matematik. Baru belajar algebra, baru belajar persamaan linear, baru belajar persamaan penyelesaian persamaan serentak 2/2 persamaan linear. So masa itu adalah masa asas pembelajaran. So sekarang sudah masa ataupun sudah sampai masa murid-murid perlu mempelajari lebih daripada asas yang diketahui. So asasnya apa? So setakat ini murid-murid mempunyai had pengetahuan berkenaan dengan luas. Apakah hadnya? Murid-murid hanya tahu mengira luas bagi satu bentuk yang sekata diberikan. Mengapa? Sebab apabila satu bentuk itu sekata, luasnya boleh dikira dengan menggunakan formula. Contoh tadi, kalau ianya adalah satu segi 4 tepat, satu rectangle, nak tentukan luas untuk rectangle itu, segi 4 itu, maka kita gunakan formula seperti mana yang cikgu maksudkan tadi. So sekarang sudah sampai masa murid-murid untuk belajar mengira jika segi 4 ataupun rectangle yang sekata itu menjadi bukan sekata seperti mana dalam gambar raja. So bagaimana kita nak tentukan luas bagi bukan sekata di mana bentuk ini tidak mempunyai formula? Faham tak? So sekarang untuk bentuk ini, kalau kita nak tentukan luas, kita perlukan satu lagi cara alternatif untuk mengira luas. So kita perlukan satu lagi cara pengiraan alternatif untuk mengira luas bentuk yang tak sekata itu. Sebab itu sebelum murid-murid diajar bagaimana nak tentukan luas bagi bentuk tak sekata itu, murid-murid dikendaki mempelajari asas integrations. Bukan belajar asas integration ataupun pengamiran ini untuk jawab soalan
di SPM. Bukan, itu salah. Okey, so jangan salah faham. Mengapa satu-satu tajuk itu diperkenalkan pada satu-satu usia yang tertentu? Okey, anda perlukan satu usia yang bersedia ataupun cukup. Baru satu perkara itu bila diperkenalkan, anda mempunyai kebolehan untuk memahami apa yang nak dipelajari. Masa muda-muda kalau benda ini diajar, ya. So, anda tidak mempunyai, tak cukup bersedia untuk menerima pengetahuan yang baru begini. Sebab itu, sudah sampai masa umur untuk murid-murid belajar ataupun mengetahui, mempelajari bagaimana nak menentukan luas bagi satu bentuk yang tak sekata, seperti mana yang cikgu lukiskan, di mana bentuk ini tidak mempunyai formula. So, jika tidak ada formula, maka tidak boleh cari luas ini. Tak? So, maksudnya pengetahuan had. So, anda perlu belajar lebih daripada itu. So, sebab itu, untuk menyelesaikan keadaan-keadaan seperti ini, iaitu untuk menentukan luas bagi satu bentuk yang tidak boleh dikira menggunakan formula, lebih jelas, iaitu ia diberikan satu bentuk dan dikendaki menentukan luas, dan bentuk nak kira luas bagi bentuk ataupun bagi raja diberikan ini tidak ada formula. Okay, jika tidak ada formula, apakah alternatif pengiraannya? Bagaimana kita nak tentukan luas? Biarkan begitu? Bukan kan? Mesti dipelajari. So, itulah sebabnya tajuk integration, tajuk pengamiran ini diperkenalkan kepada murid-murid. So, sekarang tahu tak pentingnya tajuk ini? Bukan nak belajar jawab di SPM, bukan. So, ini adalah masa ataupun umur yang ataupun cukup. Okay, the best age. Okay, best age untuk mempelajari, mengetahui selain daripada formula, apakah langkah ataupun alternatif pengiraan untuk menentukan luas. So, maksudnya sekarang anda mempunyai, dengan mempelajari integration ini ataupun pengamiran ini daripada kamiran tentu ataupun definite integral ini, sekarang murid-murid dapat mempelajari dua perkara berkaitan dengan luas. Satu, luas boleh dikira dengan menggunakan formula, tetapi bila kita menggunakan formula, dia ada had. Maksud hadnya adalah bentuk yang sekata saja mempunyai. So, maksudnya kalau bentuk itu sekata, contohnya segitiga ataupun trapezium ataupun segi empat tepat. So, luas boleh ditentukan dengan menggunakan formula. Tetapi apabila bentuk itu selain daripada bentuk yang kita sebutkan tadi, iaitu bukan sekata, di mana tidak boleh gunakan formula. So, bagaimana soalan itu, luas itu boleh dikira? So, itulah tujuan sebenar mengapa integration ini diperkenalkan ataupun murid-murid perlu belajar integrations ataupun pengamiran. Bukan jawab satu soalan di kertas matematik tambahan SPM. Jangan salah anggap. Boleh? So, ini adalah peluang terbaik. Bukan semua orang dapat peluang ini. Ramai tidak mempunyai peluang untuk mempelajari sesuatu yang baru. Bukan semua. Sesiapa ataupun pelajar-pelajar yang memilih belajar matematik tambahan ataupun ADMAT saja akan mempunyai peluang kemasan ini. Bukan semua pelajar boleh belajar ini. Anda dipilih untuk belajar ini. So, gunakan peluang ini untuk mempelajari bagaimana definite integral ataupun kamiran tentu ini digunakan untuk menentukan luas bagi satu raja yang tidak boleh gunakan formula. Faham tak? Sekarang cikgu sertakan dengan beberapa contoh supaya murid-murid faham. Apa yang cikgu cuba terangkan? Tak ada formula.
Bagaimana integration, definite integral ataupun kamiran tentu itu digunakan? Okey, kita ambil bentuk yang sekata, yang ada formula, supaya boleh bandingkan. Ya, ini formula, yang perkara yang sama kita boleh gunakan dengan cara pengamiran ataupun integration. Okey, so maksudnya satu bentuk yang sekata, so bentuk ini boleh luas dicari dengan menggunakan formula, dan satu lagi cara ialah dengan menggunakan definite integral ataupun kamiran tentu di bawah tajuk integration ataupun pengamiran. Okey, so cikgu pilih satu gambar saja untuk dibincangkan. Cuba kita ambil satu segitiga. Okey, perhatikan cikgu ambil satu segitiga. Okey, segitiga tepat. Katakan yang ini adalah 2 unit dan yang ini adalah 3 unit. So 4 unit ya. Okey, katakan ini adalah 4 unit. Contoh ya, cikgu ambil contoh. Okey. Sekarang anda dikendaki menentukan luas bagi raja yang diberikan. So luas. Okey, sekarang perhatikan, bagi bentuk yang diberikan adalah satu segitiga tempat, satu segitiga tepat ataupun right angle triangle. So apakah formula yang diajar semasa anda berada di menengah rendah ataupun semasa sekolah rendah untuk menentukan luas bagi satu segitiga tepat ataupun right angle triangle? Ya, adalah diberitahu bahawa untuk menentukan luas untuk segitiga ini adalah 1/2, iaitu darat dengan tapak base ya, kali tinggi. Okey. Okey, so ini adalah formula yang diperkenalkan kepada murid-murid semasa murid-murid berada di peringkat rendah. Okey, so sekarang kita gunakan formula. Okey, dan kita akan cari luas. So sekarang adalah 1/2 darab 2 darab 4. So kita akan darab 4 unit persegi. So ini adalah cara penyelesaian ataupun pengetahuan yang ada buat masa sekarang di kalangan murid-murid. Okey, setakat ini kalau diminta cari luas bagi segitiga tepat ini ataupun untuk right angle triangle ini, ya inilah satu-satunya cara penyelesaian. Tetapi dengan mempelajari murid-murid matematik tambahan, dengan mempelajari tajuk integration ataupun pengamiran di bawah tajuk definite integral ataupun kamiran tertentu, murid-murid matematik tambahan mempunyai satu lagi alternatif penyelesaian. So mereka mempunyai satu lagi cara penyelesaian yang hanya boleh dipelajari oleh pelajar-pelajar seperti anda. Bukan semua orang dapat peluang ini. So tengok betapa bernilainya anda dengan mempelajari tajuk-tajuk yang terdapat dalam matematik tambahan. Bukan belajar matematik tambahan sebagai persediaan untuk jawab satu-satu soalan dalam SPM. Itu anggapan yang salah. Okey, so tujuan sebenar anda belajar Admaths ini adalah persiapan awal. Okey, murid-murid diperkenalkan asas-asas berkenaan dengan pengiraan sebelum murid-murid melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, perlukan. So sebab itu Admaths ini sangat-sangat penting apabila anda lanjutkan ke universiti untuk membuat kecerahan ataupun apa-apa yang berkaitan dengan industri. So matematik tambahan ini sangat penting. So kita tinggalkan yang itu. Cuba kita kaitkan apa yang murid belajar di bawah tajuk, iaitu di bawah tajuk integration ataupun pengamiran. Di bawah subtajuk definite integral ataupun kamiran tentu. Sekarang cikgu padamkan ini. Cikgu padamkan formula ini. Cikgu perkenalkan satu lagi alternatif cara pengiraan. Cikgu tak padam ya.
Okey, apa yang cikgu nak letakkan sekarang ialah cikgu akan ubah ini menjadi satu graf. Okey, paksi X. Okey, yang ini adalah paksi Y. Okey, perhatikan di sini adalah 2. Perhatikan di sini cikgu katakan adalah 4. Okey, so sekarang perhatikan di sini kita ada satu graf. Cikgu perpanjangkan graf ini. So graf ini adalah Y sama dengan 2X. Bagaimana Y sama dengan 2X? Perhatikan koordinat di sini adalah 0, 0. Satu lagi koordinat adalah 2, 4. So kecerunan adalah ya 4 tolak 0, 2 tolak 0. Okey, so kita dapat 4/2 iaitu 2. So kecerunan adalah 2, gradient adalah 2. So sekarang perhatikan Y sama dengan MX tambah C. So Y sama dengan 2X tambah C. Perhatikan ia memotong pada titik kosong. So di sini adalah kosong. So Y adalah 2X. So sekarang perhatikan ya garisnya, dan ini adalah satu graf di mana ya persamaannya adalah Y sama dengan 2X. So sekarang perhatikan cikgu letakkan satu kawasan lore di bawah graf. Okey, bentuk yang cikgu lore adalah sama seperti mana yang ya cikgu gunakan segitiga yang sama, tapi cikgu letakkan segitiga ini dalam bentuk graf. Okey, so sekarang kita mempunyai satu kawasan lore. Iaitu kawasan lore adalah kawasan lore seperti mana segitiga tadi. Okey, so sekarang apa yang kita nak gunakan ialah bagaimana definite integral yang dipelajari itu digunakan untuk mencari luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Perhatikan kawasan yang cikgu lore adalah berada di bawah graf. Ini graf. Okey, ini adalah graf, itu satu garis lurus di mana persamaannya fungsinya adalah Y sama dengan 2X. Cikgu dah buktikan. Okey? Boleh? Cikgu dah buktikan sekarang. Okey. Sekarang apa yang kita nak lakukan ialah kita mencari satu lagi alternatif. Bagaimana kita nak tentukan luas yang di lore ini, iaitu luas ini adalah luas seperti mana segitiga tadi. Cikgu tak ubah apa-apa ya. Okey, ukuran bentuk semua cikgu tak ubah, hanya cikgu tukarkan segitiga itu. Segitiga ini berada dalam satu graf, dan apabila cikgu letakkan segitiga itu dalam satu graf, nampak macam ia adalah kawasan berlore di bawah graf, iaitu satu kawasan berlore di bawah graf. So apa yang kita nak tentukan ialah berapakah luas kawasan lore ini. Tetapi kita tak gunakan formula, sebab di sini segitiga kita boleh gunakan formula 1/2 tapak kali tinggi, base times height, 1/2 base times height. Tapi apa yang kita nak ialah satu lagi cara alternatif selain daripada formula tadi, iaitu dengan menggunakan asas yang dipelajari, iaitu definite integral ataupun kameran tentu. Boleh? Okey. Sekarang perhatikan, cikgu padamkan yang ini. Okey. Sekarang perhatikan kita nak carikan luas. Okey, luas di bawah graf. Okey, so luas di bawah graf ini adalah sama dengan sama dengan integrations, iaitu daripada height x ialah 2 ke 0. Y dx. So sekarang perhatikan luas di bawah graf ini yang bentuk segitiga yang cikgu dah kira tadi. Tapi sekarang cikgu nak gunakan asas yang kita belajar. Mengapa kita perlu belajar definite integral? Tujuan kita nak belajar definite integral ialah untuk mencari luas satu-satu kawasan yang berada di bawah graf. So sekarang perhatikan. So Y ini perlu dalam sebutan X. So daripada sini kita dapati, perhatikan di sini ada sama dengan integrations. Kabirannya yaitu 2 ke 0. Perhatikan kawasan lore itu adalah daripada X daripada 2 ke 0.
Okey, y dalam sebutan x adalah 2x, so 2x dx. So sekarang anda fahamkan macam mana lakukan definite integral di sini? Apa yang cikgu buat sekarang ya? Ya, satu lagi alternatif. Ini adalah formula. Ini adalah formula, tapi formula ini sesuai untuk sebarang bentuk. Dia tidak mempunyai had. Itu beza. Faham tak sekarang? So yang sebelum ini 1/2, iaitu luas segitiga ialah 1/2, tapak kali tinggi ataupun base dan height, dia mempunyai had. Apakah had? Hadnya ialah here hanya boleh diguna pakai untuk segitiga, just right angle triangle saja, segitiga tepat saja. Selain daripada itu kita tidak boleh gunakan. Tetapi dengan mempelajari kamiran tentu ataupun definite integral ini, ya, murid-murid mempunyai satu lagi pembelajaran di mana kita ada satu lagi alternative formula, di mana formula ini sesuai digunakan untuk apa juga bentuk kawasan lori. Tak kira janji diberikan fungsi bagi graf itu dan had x, itu saja. Tak kira apa bentuk, tak kira. Okey, apa jua bentuk gambar rajah, hanya diperlukan dua perkara saja kalau kita nak gunakan formula ini. Iaitu satu, fungsi graf, ya. Fungsi graf perlu diberikan. Kemudian had x bagi kawasan lori itu diperlukan. Okey, itu sudah cukup. Dengan memberikan dua informasi itu, kita boleh gunakan formula ini untuk menentukan luas di bawah graf, iaitu luas segitiga itu. Faham tak? So sekarang ini adalah advantage, kelebihan yang dimiliki oleh pelajar-pelajar matematik tambahan sahaja. Bukan semua pelajar. Okey, so anda adalah salah seorang daripada, ya, okey, berpeluang dapat mempelajari satu lagi formula, okey, yang universal. Formula yang universal. Maksudnya formula ini boleh digunakan apa jua bentuk graf tersebut. So itu tujuan sebenar definite integral ataupun kamiran tentu di bawah tajuk integrations ataupun pengamiran. Bukan jawab satu soalan di kertas 2 bahagian A ataupun bahagian B 8 ataupun 10 markah. Bukan. Faham? Okey, sekarang perhatikan, ya, ini adalah satu lagi alternatif. So sekiranya perhatikan luas kawasan lori itu adalah berada di bawah graf sehingga x-axis. Okey, ini adalah graf iaitu y sama dengan 2x. Cikgu lurikan satu kawasan iaitu limit untuk x adalah daripada 2 ke 0. Apabila cikgu lurikan, ini adalah bentuk dia. Nak menentukan formula tanpa menentukan luas, walaupun dia segitiga, kita tak nak guna formula, kita gunakan formula, satu lagi formula yang kita pelajari daripada definite integral ataupun kamiran tentu. So sekarang ini adalah formula. Faham? So sekarang perhatikan luas di bawah graf, okey, adalah limit x adalah 2 ke 0 y dx. So perhatikan di sini y dalam sebutan dx, y mesti dalam sebutan x, y dalam sebutan x. So jadi 2x. So sekarang fahamkan macam mana lakukan pengamiran di sini? Kan ini definite integral. So yang ini adalah, ya, perhatikan 2 kuasa 1 kan? 1 tambah 1 2. So yang ini adalah x kuasa 2 per 2. Okey, had 2 kosong. So 2 2. So ini adalah x kuasa 2 2 kosong. Kan tahu kan apa perlu buat? So sekarang kita gantikan 2. So yang ini adalah x adalah 2 kuasa 2. Tolak sekarang x kita gantikan dengan kosong kuasa 2, iaitu 2 kuasa 2 ialah 4. Tolak kosong di mana sama dengan 4 unit persegi. Okey, perhatikan tadi luas. So luas tadi apa? Luas tadi ialah
Luas tadi ialah 1/2. Tapak dia berapa? 2. Tinggi dia berapa? 4. So ini adalah 4 unit persegi. Okey, perhatikan ini adalah formula dan yang ini adalah alternatif formula ataupun satu lagi cara untuk menentukan luas di bawah graf apabila fungsi graf dan limit X itu diberikan. So cikgu harap daripada penerangan yang cikgu berikan ini, murid-murid dapat faham tujuan sebenar. Ya, tujuan sebenar tajuk integration ataupun pengamiran ini. Okey, ini tujuan sebenar tajuk ini dipelajari oleh murid-murid ataupun mengapa tajuk ini perlu diperkenalkan kepada murid-murid sebelum murid-murid melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Itu tujuan. Okey, so sekarang cikgu harap murid-murid akan tahu lebih berpengalaman sekarang. Okey, selain daripada sebelum yang ini dipelajari, murid-murid hanya tahu satu saja cara untuk mencari luas bagi satu segitiga, iaitu 1/2 luas ataupun 1/2 tapak kali tinggi. Tetapi dengan mempelajari tajuk integrations ataupun pengamiran di bawah tajuk definite integral ataupun kamiran tertentu, perhatikan sekarang murid-murid dapat mempelajari satu pengetahuan yang lebih bernilai. Boleh? So, cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan cara-cara penyelesaian bagaimana definite integral ataupun kamiran tertentu itu boleh digunakan untuk menentukan luas di bawah graf dalam video-video yang seterusnya, sehingga kita akan cuba mengetahui sebab walaupun ini seperti mana yang cikgu sebut, tajuk sebenar ialah pengetahuan persediaan murid ke arah hadapan, iaitu sekiranya pelajar-pelajar dan melanjutkan pelajaran ke universiti. Tetapi sebelum masuk universiti, murid-murid perlu duduk SPM, perlu hadapi SPM. So bagaimana murid-murid perlu persiapkan diri berkaitan dengan soalan ini yang melibatkan soalan SPM. Itu penting juga. Tapi yang penting sekali tujuan sebenar tajuk ini dalam kehidupan anda. Itu penting. Apakah kegunaan mempelajari tajuk integration ataupun pengamiran ini dalam kehidupan anda? Okey. Tapi seperti mana kita tahu, sebelum kita melangkah ke depan ke universiti, anda perlu menghadapi peperiksaan SPM. So, untuk permulaan kita tahu kebaikan mempelajari tajuk ini, tetapi perlu persiapkan diri menghadapi apakah benda-benda tambahan selain daripada ini perlu dipelajari sekiranya hendak menjawab satu soalan di peringkat SPM. Okey? So, cikgu harap apa yang cikgu terangkan ini sedikit sebanyak dapat memberikan penerangan pandangan apakah tujuan tajuk ini. So sebab itu cikgu kata dua tajuk yang sangat penting dalam matematik tambahan kalau anda nak melangkah ke hadapan ialah satu ialah differentiation dan satu lagi ialah integration. So dua ini adalah sangat-sangat penting. Mengapa sangat-sangat penting? Perhatikan, dengan mempelajari integrations ini, anda dapat mencari satu bentuk yang universal, di mana bentuk itu tidak ada had. So luas, dengan mempelajari ini, apa juga bentuk yang diberikan, luas di bawah graf itu kita boleh tentukan. So itulah kelebihan mempelajari integration ataupun pengamiran. Begitu juga dengan differentiation dy dx. So bukan tengok nak jawab dalam SPM. Bila you tengok nak jawab dalam SPM, dua tajuk ini bukan lagi pilihan murid-murid. Pasti kalau setakat SPM, dua tajuk ini bukan tajuk favorite untuk murid. Tetapi tengok apakah tujuan sebenar
dua tajuk ini diperkenalkan dalam tingkatan 4 dan 5 dalam matematik tambahan. So bagaimana tajuk ini akan mempengaruhi anda, kehidupan anda, mempersiapkan diri untuk masa hadapan. So sebab itu cikgu nasihatkan, cikgu dah keluarkan banyak video berkenaan dengan differentiation. Cikgu dah keluarkan banyak video berkenaan dengan differentiation, DY/dx. So cuba gunakan video-video itu untuk mempersiapkan, bukan untuk SPM tetapi sebagai pengetahuan, sebagai pelajar yang akan menghadapi masa hadapan. Begitu juga banyak tajuk berkenaan atau video berkenaan dengan integration. Cikgu keluarkan setiap satu, cikgu bincangkan dalam satu-satu video. Gunakan video-video ini bukan setakat nasihatkan diri untuk peperiksaan, sebaliknya untuk pengetahuan untuk masa hadapan. Okey, cukuplah nasihat cikgu. Okey, saya berhenti setakat ni. Okey, so seperti biasa, sekiranya apa yang cikgu berikan dapat menerangkan tujuan sebenar tajuk ini dipelajari. Okey, so cikgu harap dapat clear mind sekarang apa tujuan sebenar. Okey, so penerangan yang cikgu berikan, jika anda berpuas hati, berikan thumbs up bagi cikgu, tekan like. Okey, di ruang komen letakkanlah komen anda mengapa video-video cikgu ini perlu menjadi pilihan untuk pelajar-pelajar matematik tambahan. Okey, jangan lupa tekan bell button itu, butang loceng, supaya anda akan dapat notifikasi daripada YouTube untuk video-video cikgu yang lain. Okey, seperti biasa. Okey, kita sambung ini dengan lebih banyak contoh penyelesaian serta bagaimana bentuk soalan peringkat SPM. So untuk soalan SPM, bagaimana kita perlu persiapkan diri dalam video-video yang seterusnya. Okey, setakat ni. Okey, so kita akan jumpa di dalam satu lagi video. Okey, seperti biasa. Bye bye. Thank you.